الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan Allah, dengan kekuasaan Allah, sampai ke saat ini kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan. Allah masih berikan kita nyawa. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita nafas. Allah masih berikan kita terlalu banyak nikmat, sehingga kan Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya sekiranya kamu nak bilang, kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya tidak akan dapat dihitung terlalu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua ana berkuliah, tuan-tuan. Sebelum ni kuliah subuh, mungkin kita tak bertemu kuliah zuhur. Jadi tak umum tadi, tuan-tuan, pasal kita jadi imam, nak umum pun rasa lain macam. Agak tuan-tuan faham lah, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita sambung perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita telah belajar, peristiwa penting berlaku pada bulan Sya'ban, iaitulah pertukaran kiblat. Sebagaimana yang telah kita dengar, peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rejab, peristiwa Isra' Mi'raj. Setiap bulan tu, tuan-tuan, bulan-bulan Islam ni, daripada Muharram sampailah Zulhijjah, setiap bulan tu boleh dikatakan ada je peristiwa-peristiwa penting yang kita belajar. Termasuklah khususnya dalam bulan Ramadan. Kuliah kita yang lepas, tuan-tuan, kita sempat bincang sedikit sebanyak pengajaran Perang Badar. Itu salah satu peristiwa penting berlaku pada bulan Ramadan. Kita sambung lagi sikit lagi. Cuma, tuan-tuan, ana nak ambil kesempatan juga, peluang keemasan ni, dapat bertemu dengan tuan-tuan pada waktu zuhur di hujung-hujung Ramadan ni, tuan-tuan. Teringat nak berkongsi bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kita teringat kepada orang-orang yang banyak harta. Untungnya orang yang banyak harta, orang kaya, orang kaya yang dekat dengan Allah, orang kaya yang beriman kepada Allah, sangat-sangat beruntung dia pada bulan Ramadan, kan?
Bila Nabi sebut afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah, sedekah pada bulan Ramadan. Orang miskin dia tawar dengan hadis ni sebab dia tak ada duit, dia tak ada harta. Orang yang banyak harta, yang pemurah, yang Allah bagi iman pada dia, dia tengok hadis ni, Allah, ini peluang aku untuk aku buat pahala. Orang miskin tak boleh. Begitu juga kalau kita tengok contoh lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, umratun fi Ramadan ta'dilul hajjah atau kama qala. Menunaikan umrah pada bulan Ramadan, nilai pahala macam buat haji. Oh, ini yang kita jealous dengan orang kaya ni. Kita sangat-sangat dengki dengan orang kaya. Orang kaya yang dekat dengan Allah. Asal Ramadan je duduk kat Mekah. Anda pernah dengar tuan-tuan, ada orang cerita, setiap kali Jumaat sembahyang Jumaat di Mekah. Orang Malaysia. Dia cerita sebelum Covid. Duit banyak tuan-tuan, harta banyak. Setiap kali Jumaat naik flight pergi Mekah. Lepas tu kita jangan lupa tuan-tuan, ini nilai betapa pentingnya harta banyak dekat dengan Allah. Betul-betul boleh jana pahala yang berlipat kali ganda dengan harta kita tuan-tuan. Kan orang yang buat umrah pada bulan Ramadan, pahala dia macam buat haji. Tapi ulama sebut tidak menggugurkan kewajipan haji tu. Haji mesti tetap kena pergi bulan Zulhijjah. Tapi nak ceritanya nilai pahala orang buat umrah pada bulan Ramadan, pahala tu pahala ibadah haji. Betul tuan. Kalau anda tambah sikit lagi tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini yang kita kadang-kadang kita pelik ni, orang yang ada harta tak nak pergi Mekah. Ramai duit ratus ribu, duit juta-juta, tapi tak nak pergi Mekah. Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia untuk pergi Mekah. Ada orang cerita lah, Datuk tanya Datuk, duit juta-juta lah dia, ratus ribu, kenapa tak pergi Mekah? Tak apalah, bagi orang lain dululah. Ada ramai macam tu, kaya-raya jutawan tak nak pergi. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut berkait dengan hadis la tashaddur rihal illa ila salasati masajida, jangan kamu bersungguh melancong jalan melainkan 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini masjid, 3 masjid yang paling mahal kat dunia tuan-tuan. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, sekali semayang di Masjidil Haram, kalau kita compare dengan Masjid Kota Damansara ni tuan-tuan, 100,000 kali semayang. Sekali semayang di Masjidil Haram, kalau compare dengan masjid ni, 100,000 kali semayang. Sekali semayang di Masjidil Nabawi, 1000 kali semayang di Masjid Kota Damansara. Dan sekali semayang di Masjidil Aqsa, 500 kali semayang di masjid-masjid lain. Kita ambil Masjidil Haram tuan-tuan, 100,000 kali. Tuan-tuan, anak buka kalkulator, kita kira, kalau orang kata bodoh-bodoh lah, pahala sebenar di sisi Allah, kita kira tuan-tuan, Masya Allah. Kita bayangkan, kita semayang maghrib di Masjidil Haram, malam tu Lailatul Qadar. Semayang maghrib 100,000 kali semayang. Malam tu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Darat berapa tuan-tuan? Kita ambil mudah, darat 80 tahun. Jadi 100,000 kali semayang, darat 80 tahun. Tuan-tuan, kita darat 80 tahun, berapa tuan-tuan ni? 8 juta. Tu kita tak tambah lagi sedekah malam tu, kan? Kita kira gitu, macam ni tuan-tuan, kira-kira, tapi di sisi Allah Ta'ala sahaja, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tu tak kira lagi semayang isyak, tak kira lagi semayang tarawih 8 rakaat. 8 rakaat semayang di Masjidil Haram, 100,000 kali ganda,
Lepas tu darat pula 80 tahun, 1000 bulan. Allahu Akbar. Ni kita kata beruntungnya orang-orang yang banyak harta, tuan-tuan. Ada satu hadis, tuan-tuan, hadis yang menarik. Sekelompok sahabat Nabi yang miskin datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni anak pernah baca bila sebelum Ramadan rasanya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekelompok sahabat Nabi jumpa dengan Nabi. Dia miskin. Ya Rasulullah, kami jealous tengok orang kaya. Dia orang semayang macam kami, puasa macam kita, apa lagi, zikir macam kita. Tapi bila masuk pak sedekah, Allah, dia orang sedekah, kami tak boleh sedekah ya Rasulullah. Tak, harta tak ada, kami tak mampu. Jadi ringkas cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak gini, kamu amalkan satu zikir, satu amalan, satu sunnah. Zikir selepas setiap kali semayang fardu 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali. Ini nilai besar. Kamu boleh lawan orang-orang kaya ni. Orang miskin tak cakap banyak, dia balik dia amal. Ada setengah pendapat, di antaranya Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, disebut 11 kali, 11. Sebab tu anak kadang-kadang anak buat 33, kadang-kadang buat 11. Jadi sahabat-sahabat yang miskin ni balik amal setiap kali lepas sembahyang fardu 33 kali, tasbih, tahmid, takbir. Tak lama lepas tu datang balik jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahu Akbar, orang kaya buat juga. Ni payah nak jumpa ni, tuan-tuan ni. Nak jumpa spesies orang kaya macam ni payahlah. Orang kaya buat juga, dia tahu. Dia tahu apa yang Rasulullah sebut ni, zikir 33 kali lepas sembahyang ni, pahala besar. Dia buat juga. Rasulullah tak boleh nak kata apa. Rasulullah kata, zalika fadlun minallah. Itu adalah kelebihan daripada Allah. Allah bagi pada orang kaya yang dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, dia seorang jutawan. Dalam masa yang sama dia dalam kategori 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, nak jumpa je ni payah, tuan-tuan. Kan? Jadi ni untung, tuan-tuan, kan. Tu baru mukaddimah. InsyaAllah kita laju sikit, tuan-tuan, kan. Ana ringkas ya, tuan-tuan, beberapa peristiwa penting berlaku. Baru ni kita cerita tentang perang Badar. Kemudian antara lain berlakunya pembukaan kota Mekah yang juga berlaku pada bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah ni, tuan-tuan, dia rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh musyrikin Mekah. Puak-puak musyrikin Mekah dia langgar perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan berlakunya Fathul Makkah. Allah SWT sebut dalam ayat 1 surah Al-Fath, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata dalam peristiwa Fathul Makkah, yang mana Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi. Nabi berjaya menawan balik kota Mekah, yang mana sebelum itu ditawan oleh puak-puak kafir musyrik. Ketika dalam keadaan di bawah pemerintahan musyrikin Mekah, tuan-tuan, walaupun Kaabah tu Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim, orang duk tawaf tu, tuan-tuan, keliling Kaabah tu ada 360 biji berhala. Ada 360 biji berhala. Dan puak-puak jahiliyah ni, tuan-tuan, puak-puak kafir musyrik ni, dia tawaf juga. Dia tawaf macam ni, tuan-tuan, tawaf dalam keadaan bogel. Tak maaf sebut, tawaf dalam keadaan bogel. Puak-puak jahiliyah dah lah keliling Kaabah tu 360 biji berhala. Selepas peristiwa Fathul Makkah ni lah dimusnahkan segala berhala-berhala, tuan-tuan. Sambil-sambil dia beriman kepada Allah, tapi syirikkan Allah juga. Dia percaya Allah. Puak-puak kafir musyrik ni, dia percaya Allah, dia bukan tak percaya. Yang tak percaya Allah ni ateis, agama yang diasaskan oleh Karl Marx, agama komunis, mengatakan dunia ni tak ada Tuhan.
Wujudnya bumi, langit, bumi, manusia, pokok-pokok ni wujud dengan sendiri. Tak ada orang buat. Agama etis. Tapi kafir musyrik ni dia percaya Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka menyembah berhala-berhala. Tujuan apa? Dalam Quran sebut dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut liyuqarribuna ila Allah. Kami sembah berhala ni sebab kami nak dekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, betul ke gitu? Bukan tak percaya Allah, sebab nak dekatkan diri pada Allah, padahal mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Fatuh Makkah ni satu rahmat besar kepada umat Islam dan kemenangan yang sangat besar. Sebab tu dalam surah An-Nasr Allah Ta'ala sebut idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam. Dalam peristiwa Fathul Makkah ni tuan-tuan. Berlaku bila tuan-tuan? Pada bulan Ramadan. Anak ringkaskan. Tuan-tuan boleh baca sedikit panjang sebenarnya. Perang Tabuk juga berlaku pada bulan Ramadan, yang mana berlaku pada musim panas tuan-tuan. Nabi SAW tentera seramai 30,000 orang tuan-tuan. 30,000 orang dalam peristiwa Perang Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah, yang mana tak sempat berlaku perang tuan-tuan. Tentera Rom balik macam tu je, takut nak menentang tentera Islam. Ni dia tuan-tuan. Kemudian di antara yang lain berlaku juga pada bulan Ramadan tuan-tuan, Islam sampai ke Yaman. Islam sampai ke Yaman. Nabi Muhammad SAW mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan membawa surat baginda SAW kepada penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam tempoh 1 hari, kabilah Yaman menghantar rombongan yang diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi menghadap Rasulullah SAW. Kesemua mereka memeluk Islam secara aman. Allah, orang Yaman senang masuk Islam, tak ada perang apa-apa tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, atakum ahlul Yaman. Pasal kita belajar di Yaman kan, kita rasa lain sikit lah feel. Kita tengok sendiri depan mata bagaimana jiwa, hati-hati orang Yaman ni. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang Yaman, Syekh Ali Al-Hawri tu pernah jumpa sekali dia kat Yaman tu, lepas tu banyak jumpa kat Malaysia. Syekh Ali Al-Hawri, atakum ahlul Yaman, Nabi sebut. Dalam hadis tak ada Nabi sebut orang Melayu. Tapi dalam hadis Nabi sebut orang Yaman. Special. Dan doa pun Nabi pernah doa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah untuk kami di Syam. Syam, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, tu Syam. Nabi pernah doa keberkatan. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkatilah Yaman kami. Syam dengan Yaman, Nabi doa tuan-tuan. Tu special lah. Nabi sebut atakum ahlul Yaman, rombongan penduduk Yaman datang kepada kamu. Hum araku afidatan wa alyanu quluban, mereka ialah orang yang paling lembut hatinya dan paling lemah kedegilannya. Lembut hati. Orang Melayu ada sikit, sebab ada keturunan Melayu ni ada apa? Susu galuh daripada Yaman. Jadi orang Melayu ni ada mirip-mirip Yaman. Kan? Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu berada di Yaman. Sebab tu ada satu universiti di Yaman, Universiti Al-Iman. Asalnya nak tubuhkan universiti ni, nak bina universiti ni di Arab Saudi asalnya. Tapi bila bincang-bincang jumpa hadis ni, Al-imanu Yaman, iman itu berada di Yaman. So bincang-bincang, ulama-ulama kata sesuai kita tubuhkan universiti ni di Yaman tuan-tuan. Itu cerita lama. Wal hikmatu Yamaniyah, dan kebijaksanaan itu berada di Yaman tuan-tuan. Dan pengalaman tuan-tuan duduk di Yaman, Allahu Akbar, kita pernah bergaduh dengan orang Yaman.
tengah-tengah bergaduh, bertekak tu tuan-tuan, kita sebut apa? Sallu ala Nabi. Selawat pada Nabi. Berubah tuan-tuan on the spot. Tengah-tengah muka merah padam nak marah tu tuan-tuan, hilang. Tengah-tengah kita duk gaduh ni, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuba kita sama-sama kita bergaduh tuan-tuan, cuba buat kita. Sallu ala Nabi, dia pelopang rasa sekali. Sallu ala Nabi apa benda? Setengah orang kita sallu ala Nabi pun tak tahu. Ni, sahabat-sahabat yang belajar di Mesir cerita pun lebih kurang sama juga. Orang Arab kebanyakan gitu. Sallu ala Nabi ni betul-betul melembutkan hati. Dan anda tengok sendiri kalau orang Arab bergaduh tuan-tuan. Orang Arab Yaman bergaduh macam kalau kita compare Malaysia ni, budak-budak bergaduh. Budak-budak bergaduh berapa hari tuan-tuan? Berapa hari bergaduh? Sekejap budak gaduh bertumbuk apa, lepas tu baik balik. Gitulah orang-orang dewasa di Yaman bergaduh. Kita bergaduh tuan-tuan ni muhasabah bersama tuan-tuan sampai mati tak bertegur. Banyak cerita anda dengar tuan-tuan. Gaduh 10 tahun tak bertegur, rumah sebelah. Ana harap tuan-tuan yang hadir dalam masjid ni tengah hari ni tak ada yang berlaku macam ni. Sebab Nabi sebut apa dalam hadis? La yahillu lil mu'min an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seseorang mukmin itu dia tak bertegur siapa dengan saudara dia, saudara mara dia, saudara sama-sama Islam lebih 3 hari. Tak halal, haram hukum dia tuan-tuan. Lepas tu ana ingat Ustaz Azhar Idrus pernah sebut, kita bergaduh pun bermasa muka 3 hari je. Hari keempat, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Dia tak angkat tangan, dia tarik muka, kita dah lepas. Kita dah lepas. Kita bagi salam, dia tak jawab salam, kita dah lepas. Salah satu kena korban lah. Salah kita ke salah siapa itu tak penting tuan-tuan. Salah dia ke salah kita tak penting. Yang penting jangan lebih 3 hari. Nak masa muka 3 hari tuan-tuan. Ana ni cerita fail sikit pasal pernah kena serik. Jadi kita freedom sekarang ni, kita dengan siapa-siapa pun kita tak ada masa muka lebih 3 hari. Adik-beradik ke, saudara mara ke, kawan-kawan ke, tak ada. Jumpa, standby. Assalamualaikum, apa khabar? Itulah yang berlaku. Kelembutan hati orang Yaman. Kena langgar, kereta kena langgar. Kita tengok depan mata ni kereta kena langgar ni. Gaduh. Lepas tu apa yang berlaku menakjubkan. Peluk cium dahi, settle. Kereta kena langgar. Kita macam mana kita? Jom ke balai. Jom ke balai tuan-tuan. Muka masa tak berhenti, kereta baru beli. Tapi Yaman ni pelik tuan-tuan. Majoriti kereta-kereta di Yaman kemik-kemik berlaku. Nak jumpa cermin depan tu bersih, tak retak tu susah tuan-tuan. Naik kereta mana-mana pun mewah tak mewah, retak belaka cermin. Dia orang tak apa sayang sangat. Macam kita ni retak sikit, tak best lah. Nak balik kampung pula ni, nak bergaya ni, tak boleh lah. Calar sikit kan. Ni tuan-tuan, ni Islam sampai ke Yaman tanpa pertumpahan darah. Islam sampai ke Yaman tanpa berlaku pembunuhan. Sebab tu Yaman, kalau tak salah ana tuan-tuan sampai sekarang, jumlah umat Islam di Yaman 99%. 1% sahaja Yahudi lama. Dia tak, bukan Yahudi Zionis. Yahudi lama, dia duduk pedalaman, dia tak kacau orang, dia tak campur dengan orang. Dia bukan Yahudi Zionis lah, Yahudi tidak bermasyarakat. 99% penduduk di Yaman beragama Islam. Nariknya tuan-tuan, nak beli ayam, kedai ayam tuan-tuan, dia sembelih depan kita. Tak ada apa-apa wasuah lah ayam ni sembelih. Tidak macam negara kita ni, tengok pasar raya, leher cantik leher ayam. Macam mana ayam tu mati tak tahu. Tu berisau. Siapa sembelih ayam tak tahu. Di Yaman tuan-tuan biasa gitu. Kita pergi kedai ayam, aku nak ayam ni, dia pun ambil, dia buat seorang-seorang, lepak leher ayam tu, bismillah. Orang Islam sembelih depan mata. Dah banyak lagi cerita lain tuan-tuan.
Itu kena sambung lain kali. Kemudian ringkas tuan-tuan, bulan Ramadan juga Khalid ibn Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak berhala, ada dua berhala di antaranya yang terkenal, Al-Uzza, Al-Lata. Ana dapat cerita tuan-tuan, sebenarnya orang kafir Quraisy ni, kafir ni, dia buat berhala besar ni, asalnya ceritanya macam ni. Dia buat dua berhala besar ni, dia panggil semua penduduk Mekah, dia nak buat pengisytiharan. Asalnya dia nak letak nama apa? Yang berhala yang pertama sekali, Allah. Dia nak letak nama Allah. Kurang asam sungguh tuan-tuan. Tiba-tiba dia nak declare tu, mulut nak sebut, Allah keluarkan lidah. Dia nak sebut Allah, dia jadi Al-Lata. Itu lekat sampai sekarang, berhala Al-Lata. Berhala yang kedua sebenarnya dia nak sebut Al-Aziz, nama Allah. Tengah-tengah nak sebut tuan-tuan, Allah keluarkan lidah, Al-Uzza jadi. Itu lekat sampai sekarang, berhala terkenal, berhala Al-Lata dengan Al-Uzza. Bulan Ramadan Khalid ibn Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza ni. Bulan Ramadan. Penyerahan bandar Taif. Kita tahu dah dakwah Nabi ke Taif, orang baling dengan batu sampai berdarah Nabi. Penyerahan bandar Taif ini berlaku juga pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Islam makin tersebar luas. Ada satu kisah juga ni, Taif ni, ada seorang orang Taif, orang yang bernama lah, orang yang ada jawatan di Taif, Urwah bin Mas'ud. Dia masuk Islam, lepas tu dia minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak pulang ke Taif, aku nak balik ke Taif. Rasulullah kata, hati-hati kau nak balik Taif, hati orang Taif keras. Urwah bin Mas'ud kata, aku nak balik juga, aku nak dakwah orang Taif biar masuk Islam. Apa yang berlaku pada Urwah bin Mas'ud ni tuan-tuan? Balik-balik tuan-tuan, tak boleh nak dakwah apa, kena bunuh tuan-tuan, kena bunuh kan? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, masalu Urwah masalu sahibi Yasin da'a qaumahu ilallah faqatalahu. Urwah bagaikan mati syahid seperti sahibu Yasin. Dalam surah Yasin tu tuan-tuan ada cerita, Habibun Najjar nama dia. Habibun Najjar, dia bela Nabi yang seru manusia sembah Allah, tiba-tiba dia dibunuh. Macam sahibu Yasin Urwah. Ini dalam peristiwa dakwah di Mekah. Pembukaan kota Andalus, Spanyol. Andalus dulu Andalus ataupun Andalusia. Ada orang buat ringkasan Andalusia ni apa dia? Anak dara lanjut usia. Ada orang cakap gitu, orang kata jam sungguh. Andalusia ni apa dia? Anak dara lanjut usia. Selingan tuan-tuan. Andalus, Spanyol. Islam bertapak di Andalus ni tuan-tuan lebih kurang 800 tahun. Kegemilangan Islam di Andalus. Lepas tu tuan-tuan pergi Spanyol, tuan-tuan jangan dia ingat bola. Budak-budak muda dia ingat bola. Tapi sebenarnya di sebalik Spanyol ni, Andalus ni tuan-tuan, kota Granada ni, ada sejarah kegemilangan Islam yang sangat hebat. Siapa yang buka Andalus ni tuan-tuan? Tariq bin Ziyad. Katanya umur belasan tahun, 17 tahun. Tariq bin Ziyad. Dia bawa tentera lebih kurang 7,000 orang tambah 5,000 jadi 12,000 orang, menentang tentera Spanyol tuan-tuan 33,000 orang. Tengok tuan-tuan. Ni biasa dalam sejarah peperangan Islam. Tentera Islam sikit, tentera kafir ramai, tapi Allah bagi kemenangan pada tentera Islam. Ni tuan-tuan. Dan yang menariknya dalam peristiwa ni, Tariq bin Ziyad dia nak buka kota Andalus ni, sampai di pantai tuan-tuan, dalam keadaan berkapal, sampai di pantai dia bakar, dia arahkan tentera dia bakar semua kapal-kapal. Semua jadi terpinga-pinga, kenapa kena bakar kapal? Lepas tu Tariq bin Ziyad kata apa? Ainal mafar? Al-bahru min waraikum wal aduhu amamakum. Kamu nak lari ke mana? Musuh depan kamu, kematian belakang kamu. Laut kan, kapal dah rosak, dah hangus, nak lari juga mati mati lemas. Menyebabkan tentera berkobar semangat tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kemenangan Islam yang besar di Spanyol. Allahu Akbar. Sebab tu
Kita jangan pelik tuan-tuan, sebenarnya satu ketika dulu Islam pernah memerintah dunia. 2/3 dunia tersebar tuan-tuan kegemilangan Islam. Tuan-tuan tengok Filipina, kalau tak silap ibu kota dia nama apa tuan-tuan? Manila kan? Manila ni apa maksud Manila? Asalnya fi amanillah, di dalam keamanan penjagaan Allah. Lekat sampai sekarang Manila. Nak kata Islam pernah sampai di Manila. Portugal ni tuan-tuan asalnya Burtukol. Burtukol apa dia? Orange. Burtukol tu bahasa Arab. Ni tuan-tuan, kita kena ingat. Lepas tu ada satu lagu ke, janganlah kau lupa kita pernah memerintah dunia. Islam hebat sebenarnya tuan-tuan kan? Cuma kita berada di zaman sekarang ni, di zaman di bawah cengkaman Yahudi, Zionis, Amerika dan sebagainya. Islam tengah dipijak sekarang ni tuan-tuan kan? Jadi ada lagi tuan-tuan, nak terpaksa ringkaskan tuan-tuan kan? Jadi itulah sedikit sebanyak perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni tuan-tuan sedikit sebanyak memberikan semangat pada kita merenung peristiwa-peristiwa yang memberikan banyak pengajaran iktibar pada kita di sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan. Akhir sekali kita sama-sama doalah tuan-tuan, mudah-mudahan dekat-dekat nak habis Ramadan ni, kita doa moga-moga bukan Ramadan yang terakhir lah dalam hidup kita tuan-tuan. Kita doa banyak-banyak pada Allah supaya kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan akan datang tuan-tuan, insya-Allah. Sekadar itu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang kelemahan diri sendiri hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.